jenazah kita ni, orang mula tutup saja liang lahat kita. Malaikat yang berdiri ni menunggu je ke bumi jenazah kita sampai pagar lutut je. Bila sampai pagar lutut, bergerak dah malaikat di hujung kaki. Bergerak datang di hujung kaki ni, diri di hadapan muka kita. Mula halau solat kita, halau. Zakat dihalau, haji dihalau, sedekah dihalau, semua dihalau. Saya ulang banyak kali di mana-mana pun. Satu je dia tak boleh halau, tuan-tuan. Saya baca dalam hadis Rasulullah sebut, satu je dia tak boleh halau, Quran. Quran yang kita baca sebelum mana subuh. Innal Quran al-fajr kana mashhuda. Quran yang dibaca sebelum mana subuh akan menjadi peguam bela pada seorang bila kalian berada dalam kubur nanti. Ada orang tanya, kena baca sebelum subuh ke Ustaz? Ya, bangun sebelum subuh. Orang mukmin ni orang yang bangun sebelum mana subuh. Bangun sebelum daripada saat subuh itu sampai. Kita bangun dan kita baca Quran. Saya nak pesan pada ayah-ayah saya, abang-abang saya, dan kepada sebaya dengan saya, supaya kalau kita dah berusia 40 tahun ke atas, belajarlah bangun untuk kita menunggu saat subuh datang. Kita tunggu saat tersebut baca Quran. Bila kita boleh baca Quran sebelum mana subuh, percayalah dan yakinlah, dalam kubur nanti, bila nak dihalau semua tersebut, Quran tak boleh halau. Bila Quran tak boleh halau, malaikat muka dan nakir tanya, siapa engkau? Katanya Quran. Aku Quran yang dia baca sebelum mana subuh setiap hari. Dia baca dan aku menjadi peguam bela pada dia sekarang. Kalau kamu nak tanya, kamu tanya aku. Jangan kamu tanya pada dia. Jangan tanya pada dia. Kerana aku menjadi peguam bela untuk dia. Dan bila ditanya, lalu yang ni satu saja yang saya jumpa, saya baca dan saya belajar daripada guru-guru saya pun sebut, Quran menjadi satu kekuatan sebelum mana subuh di kalangan kita untuk kita baca setiap hari. Mulalah kita berada di saat itu, mula ditanya soalan, ditanya soalan yang pertama, ditanya ma rabbuka, ma rabbuka. Tanya soalan ma rabbuka ni, bila tanya soalan ma rabbuka, mulut ni tenganga terus, kata Rasul. Mulut setiap kita ni tenganga nak jawab. Bila nak jawab, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, tenganga mulut ni macam kita nganga sekarang ke Rasulullah? Rasulullah kata, ya, macam sekarang. Katanya Rasulullah, saat itu roh mula dimasukkan pada bahagian kepala kami. Ada satu riwayat kata di bahagian bawah kepada yang disebut dengan dagu kami. Digambarkan demikian. Roh ni rasa macam sekarang ke Rasulullah? Rasulullah kata, ya, rasa macam sekarang. Bila sampai saja di paras dada ni, roh kita nampak tanah depan kita. Kita nampak keadaan yang berlaku ni. Ditanya terus, ma rabbuka, mulut nganga. Orang mukmin bila dengar soalan ma rabbuka, dijawab terus, Allahu Rabbi. Jawab bila sebut Allahu Rabbi, ada setengah orang mukmin satu soalan ni je ditanya. Sebut saja Allahu Rabbi, lapang terus dada, lapang terus kubur dia. Kubur ni mula berubah. Lapang kubur dia, mula meluas kubur ni, nampak hijau saja terus. Dalam keadaan rumput mula tumbuh terus. Rumput-rumput mula tumbuh. Saat inilah malaikat munkar dan nakir akan letakkan seorang sandar kat dinding dalam kuburan. Ada hamba Allah yang ditanya soalan, satu soalan, dia jawab dan dia selesai terus. Dia selesai jawab. Dan doalah mudah-mudahan kita, insyaAllah. Dan ada orang yang tak ditanya langsung. Ada orang yang tak ditanya langsung. Siapa yang tidak ditanya langsung? Rasulullah sebut, orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia baru selesai membaca surah Al-Mulk, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia selesai saja membaca surah Al-Mulk. Bila selesai saja membaca surah Al-Mulk, masuk dalam kubur, tak ada soalan. Malaikat munkar dan nakir pun tak ada. Yang disebut dengan pertanyaan tak ada. Azab kubur pun tak ada. Kubur dia berubah menjadi taman pada taman-taman surga. Satu saya ulang banyak kali, tolong hafal surah Al-Mulk. Surah yang paling senang untuk kita hafal. Tak panjang pun, 30 ayat dia. Biar di bibir kita di surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. 30 ayat je. Hafal.
setiap hari ni baca surah Al-Mulk dalam hidup kita. Ada orang ditanya soalan, 2 soalan. Dalam riwayat sebut 2 soalan. Ma rabbuka? Ditanya soalan yang kedua. Man hadzal rajul? Siapa lelaki ini? Ditanya tentang Rasulullah. Wa ma nabiyyuka? Bila dijawab Muhammad nabiyyi, rasuli, disebut demikian. Bila sebut saja Nabi Muhammad, lapang terus kubur dia. Ada orang ditanya 5 soalan. Ma rabbuka? Wa ma nabiyyuka? Wa ma dinuka? Wa ma qiblatuka? Wa ma... Bila tanya saja soalan demikian, dia pun jawab Allahu Rabbi, Al-Quran Kitabi. Jawab 5 soalan, kubur dia lapang terus. Kubur dia jadi lapang. Kubur dia sudah menjadi raudhah. Bila disandarkan ke dinding, sandar saja ke dinding, melurut saja kain kapan itu turun. Kita pun tengok, Allah, meninggal dunia dah aku, ya Allah. Meninggal dunia dah aku, ya Allah. Mereka kata, cuba kamu tengok tu. Tengok keadaan hari ni. Saat mana mentari nak tenggelam, matahari nak tenggelam ni, mereka tunjuk. Cuba tengok matahari yang tenggelam. Dia pun tengok. Bila dia tengok saja matahari nak tenggelam, dia sebut, malaikat, aku tak semayang asar lagi malaikat. Tak semayang asar lagi malaikat. Oleh kerana hidup ni jaganya solat. Hidup ni jaga solat. Tengok matahari nak tenggelam, dia sebut pada Allah. Sebut pada malaikat. Malaikat, tak semayang asar lagi malaikat. Malaikat kata, la salata laka. Tak ada dah solat untuk kamu. Tak ada dah puasa untuk kamu. Tak ada dah haji untuk kamu. Tak ada dah yang disebut dengan pada diri kamu. Walakin numu kailal arusah. Tetapi tidurlah bagaikan malam pengantin baru untuk diri kamu saat. Mudah-mudahan inilah keadaan yang kita ingin. Tuan-tuan, orang mukmin ni tak berhenti begitu. Rasulullah sebut lagi. Bila dia tengok saja, oh aku meninggal dunia dah. Bila aku meninggal dunia dah, dia sebut lagi, malaikat, ni yang warna hijau cantik ni, kemudian nampak pula daun-daun, rumput-rumput yang tumbuh ni malaikat. Ni datang daripada mana ni malaikat? Tanya, ni datang daripada mana ni malaikat? Malaikat jawab, inilah datang daripada tahajud yang kamu bangun sewaktu mana kamu hidup. Tahajud yang kita bangunkan. Malam-malam bangun tahajud. Dan saya, yang ni pun saya nak pesan pada di kalangan sebaya dengan saya, ayah-ayah saya dan juga ibu-ibu, jangan tertinggal tahajud walaupun 2 rakaat. Bangun, kita akan rasa nikmat dalam kubur nanti. Bila selesai saja, bunyi dengungan. Bunyi dengung. Dengungan ini katanya, Rasulullah sebut dalam hadis ni, bagaikan dalam keadaan kita dengar lebah-lebah yang berterbangan. Lebah-lebah yang berterbangan. Kita pun tengok jauh-jauh, kita tanya malaikat, malaikat, ni bunyi apa ni malaikat? Ni apa benda yang berlaku ni malaikat? Malaikat jawab, itulah daripada roh-roh mereka yang telah meninggal dunia, dikumpulkan di Illiyin, sedang datang untuk menziarahi kamu pada hari ini. Oh, kita kata roh-roh, arwah ayah kita, arwah datuk-datuk kita mula datang. Dan kita dengar satu hadis tu disebut, dengar saat mana orang tu bercakap, roh-roh ni bercakap, biar dia penat lagi tadi, penat, mati tu belum habis lagi, dia belum habis lagi rasa kematian tadi, penat tadi, biarkan dia jawab terus, tak, saya tak penat, mari dekat, mari tengok saya ni, cuba tengok saya ni, tengok kain kapan saya ni. Kamu tahu tak siapa yang pakai kain kapan untuk saya tadi? Rasulullah sebut, setiap roh berbangga dengan kain kapan yang dipakaikan oleh mereka yang memakai untuknya, dengan cara pakaian yang terbaik untuknya. Ini dia akan jadi demikian. Siapa yang kena pakai? Saya sebut di antara orang yang paling terbaik untuk pakaikan pakaian untuk kita siapa? Anak kita yang paling saleh. Sentiasa pesan pada mereka, bila abah meninggal dunia, Umi meninggal dunia, kamu kena siapkan pakaian untuk abah dan umi. Bukan itu saja. Bila pakai ni, kita dah mula tunjuk pada dia. Kalau ada masa dan ruang dalam hidup kita, kita baring di atas kain kapan tadi. Kita tunjuk macam mana nak lipat kain kapan, macam mana nak pakaikan untuk diri kita bila kita meninggal dunia.
Panggil anak kita. Jangan leka sangat hidup ini. Ni kain kapan sedang ditenun. Sedang ditenung untuk siapkan pakaian untuk Abi dan juga Ummi. Tunjuk pada anak-anak kita. Bila kita baring saja atas kain kapan tersebut, baring tunjuk pada dia. Kemaskan kain kapan ni macam ni. Ini cara yang terbaik untuk nak pakaikan bila menghadap di hadapan Allah. Start daripada mandi lagi. Bila mandi macam mana? Bila nak pakai kain kapan macam mana? Kerana setiap mayat ni dalam kubur tu dia akan tunjuk. Ni tengok ni kain kapan ni. Cantik je. Anak saya yang paling soleh yang pakaikan untuk saya. Anak saya yang usung jenazah saya. Anak saya yang mandikan saya. Anak saya yang siapkan saya untuk sampai di saat ini.